Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ni aku nak buat review berkaitan dengan Pro 2 Beza X Automatic. Okay, ini adalah model 2017 tak silap aku, sebab ianya dibeli pada 2018. Ini adalah versi refreshment, di mana bumper belakang tu ditukar supaya tak terlalu tonggek. Jadi kalau korang nak tengok video ni lagi, kita jumpa sekejap lagi. Jadi sebelum tu, bantu aku dengan klik button like dan juga subscribe. Okey, ini dia punya remote remote dia agak menarik, agak premium juga. Okey, dia ada button lock, okey, button unlock dan juga boot, serta ada button alarm. Okey, dia kena tekan lama sikit baru dia jadi. Okey, kita try buka boot. Okey, dia ada bunyi. Okey, jom kita tour dulu. Okey, ini adalah pandangan grill depan. Okey, dia berbentuk agak moden lah. Dia ada chrome sepanjang tu dan bergabung dengan cermin ni. Okey, dia masuk dalam cermin chrome ni. Okey, kemudian di bahagian depan ada fog lamp. Kemudian grill yang signature Pro 2 yang terkini lah. Okey, kita tengok bahagian lampu. Okey, lampu ni adalah 2 perumah, 3 lah. Okey, ini tak silap aku lampu position light, kemudian lampu utama dan signal light. Dia kemudian ada macam tanduk sikit kat sini. Okey, kat bawah ni pun dia letak chrome lagi, nak menimbulkan aura mewah dan moden. Di sini ada sensor hadapan, kemudian fog lamp pun fog lamp mentol. Okey, itu di bahagian depan. Tiada apa lagi yang menarik di bahagian depan ni. Jom kita ke bahagian sisi. Okey, bahagian sisi ni menggunakan rim, tak silap aku 14 inci, tapi yang ni macam dah tukar kepada 15 inci punya rim. Dia ada disc untuk bahagian depan. Okey, kita tengok bahagian sini. Okey, bahagian sisi dekat sini adalah signal, tak silap aku. Yap. Okey, bukan, dia punya signal kat sini. Yang ini untuk variant X ni tak ada, jadi dia tak menyala lah. Jom kita contoh. Okey, dia hanya di sini saja. Okey, aku faham. Dia LED, tapi yang kat tengah ni kosong. Dia lampu sini dan lampu sana. Bila dia tekan, lampu tu akan adalah efek macam LED penuh. Okey, kalau malam mungkin nampak lah. Alright, dia warna body. Kalau Saga dia warna hitam plastik. Okey. Kemudian handle door ni silver, agak solid, tapi berbandingan yang semalam aku rasa yang semalam lebih ketat dan solid, iaitu Saga. Okey. Kalau Saga semalam ada plastik kat ujung ni, dia tak ada. Dia punya minyak punya penutup ni sebelah kiri. Di bahagian belakang gunakan drum. Okey, nampak kosong. Mungkin besar dia punya rim ni 15. Ni dah tukar aftermarket punya rim. Jom kita pergi bahagian belakang. Okey, bahagian atas ni dia dah dapat shark fin, berbanding Saga yang hanya dapat antena sejengkal tu. Okey, ni bahagian belakang. Bahagian belakang lampu ni pun agak kemas, simple, lampu yang agak besar. Okey, dia dah ada LED kat sini. Ada tak? Kita boleh tekan. Okey, dia hanya nyala ni signal. Ni lampu belakang yang ni. Ni lampu brake tak silap aku. Dia LED. Dia boleh tekan, nampak? Okey, tak nampak, nanti kita tengok. Okey, di belakang ni ada lampu reflektor, tapi bukan lampu, cuma dia punya ni saja. Ini bumper yang ditukar untuk versi refreshment, sebabnya yang asal tu terlalu tonggek dan terlalu
tak menutup aurat lah, senang cakap Okey, kat sini ada satu warna chrome grey. Okey, kadang-kadang macam tak perasan dia punya warna tu. Okey, tapi tak cantik lah. Aku rasa kalau dia letak silver nampak macam pelik kan. Okey, dia ada sensor belakang. Kemudian yang ni ada tulisan Veza 2 VVTi, ada line chrome yang agak besar dan panjang. Kemudian dia tulis X, variant X lah maksudnya. Okey, jom kita pergi bahagian tepi sini. Tak ada apa yang berbeza, sama saja. Okey, walaupun dia dah menggunakan keyless, masih ada kunci di sini. Nak buka kuncinya gunakan button ya. Okey, button ni dan tarik keluar. Alright. Dan dia dah gunakan keyless untuk masuk. Alright, jom kita masuk bahagian dalam. Okey, cara nak buka dia simple je. Okey, kalau kau tekan sekali, hanya driver door je yang terbuka, sedangkan pintu lain tak terbuka. Okey, macam mana nak buka semua pintu adalah tekan 2 kali. Okey, bila kau tekan 2 kali, semua pintu ni akan terbuka. Okey, jom kita masuk. Okey, ini di bahagian pintu. Okey, ini plastik keras. Yang ni dia buat macam fabric sebenarnya, tapi masih lagi keras lah. Hanya satu lapisan fabric tanpa ada sponge. Okey, dia punya handle door ni dah chrome. Yang ini ada kemasan chrome. Nampak ni dah terkopik dah ni. Okey, chrome nampak macam di spray saja. Okey, di lain semua plastik keras. Ada satu cup holder, ada satu kompartmen barang. Jom kita masuk tengok. Okey, kalau Saga gunakan konsep pusing-pusing, yang ni guna pump lah. Okey, ni dia punya ni. Okey, kalau Saga dia ada lubang bawah ni, yang ni agak flat penuh. Okey, tak nampak macam ternganga. Jom kita masuk. Okey, ni fabric. Okey, jika Saga guna fabric macam van, yang ini fabricnya ada corak sikit kat tengah ni. Kemudian hitam dengan grey. Okey, aku rasa lebih cantik kursi ni. Dan dia punya yang hitam ni pun, kalau kau tengok, tak adalah nampak macam murah. Okey, dia adalah mahal, tapi jenis kain yang dipilih dan jenis sulaman dia tu lebih baik lah daripada Saga yang hitam sahaja tu. Okey, jom kita masuk. Baik, ini dia punya steering. Nampak juga tak begitu mementingkan kemewahan, tapi lebih cantik daripada Saga yang agak gedabak tengah-tengah ni. Kemudian dia ada silver kat sini. Yang ini plastik tapi latex kot, sebab agak kenyal lah. Okey, ni di tepi ni ada aircon dan ada silver. Dia ada start engine start stop, kemudian kawalan cermin sisi di sini. Okey, di pintu ni ada satu auto, yang lain semua manual, dan ada lock cermin. Okey, di bawah ni ada tempat buka boot depan, bonnet engine. Alright, selebihnya dia ada teleskopik. Okey, malangnya kalau Saga ada boleh steel, tapi yang ni tak boleh. Steel tak boleh, teleskopik pun tak boleh. Okey, ni dia punya cluster meter. Pada aku sangat simple. Yang tengah tu digital dalam 2 inci saja. Itu pun tak ada color. Lebih baik sebenarnya, lebih cantik sebenarnya Saga punya cluster meter. Yang atas ni semua plastik keras, kita boleh jangka. Tapi dia cubalah letakkan piano black kat sini supaya nampakkan aura mewah dan tak membosankan. Dia punya radio ni atau infotainment unit ni lebih kemas sebab letak dalam, berbanding dengan Saga yang floating tapi radio juga, bukannya skrin sesentuh yang boleh ada macam-macam lah kan. Okey, kat sini dia punya central lock.
Lebih kurang saja dengan tu. Dia ada sensor depan ni kat sini. Dia punya alat kawalan dia. Ini pemanas belakang. Dia punya aircon punya kawalan di sini sama saja dengan Saga. Tapi yang ni ada krom-krom, nampak lebih moden berbanding dengan Saga yang seakan-akan retro dan klasik. Okay, kat sini dia ada kawalan ni. Okay, di bawah tu ada kompartmen barang. Kemudian ada 2 cup holder. Kemudian ada power outlet 12 volt tanpa ada USB. Kalau kan Saga ada USB kat sini, tak silap aku semalam. Okey, ni dia gear knock dia agak cantik, agak besar, aku suka macam ini. Okey, kemudian dia ada leather macam leather kat sini, nampak macam premium lah. Berbanding dengan Saga agak murah lah kelihatan dia. Okay, harganya pun beza banyak. Okay, dia ada USB kat sini USB-nya kat sini. Okay, dan mic dia kat sini. Alright, kita pergi bahagian sini. Glove box dia. Okay, glove box dia tak berapa besar. Sebenarnya Saga tu lebih besar dia punya ruang. Bukan panjang tapi pendek. Yang ini agak tinggi, tebal tapi tak berapa panjang lah. Sebab ruangan ni banyak habis kat sini. Tak ada damper pun. Dan nampak murah. Okay, aircon dia berada di atas. Kalau Saga dekat bawah, infotainment kat atas kan. Yang ni kat atas lebih sesuai aku rasa. Jadi ni hazard light dia. Okay. Jadi bahagian sana, okay, bahagian sana ada sama juga, ada 1 cup holder dan 1 cup barang. Door handle silver. Okay, di bahagian tengah, okay, tak ada armrest tapi dia ada sedikit lah. Ini mungkin sesuai untuk korang letak kunci. Okay. Alright. Okay, satu lagi. Dekat kerusi ni ada hook untuk handbag. Okay. Hook untuk handbag. Ini adalah signature Pro 2 lah kan. Okay. Bahagian atas. Okay, ini dia ada sun visor. Tak ada cermin. Tapi kalau Saga ada cermin. Tapi Saga punya buatan lebih solid. Yang ini nampak macam murah. Okay, ini cermin. Cermin ni pun dah aftermarket. Okay, di sini ada cermin. Tapi tak ada penutup pula. Okay. Ada door handle kat sini. Yang ini tak ada door handle. Door handle pula pemegang. Pemegang kat tepi ni ada. Kat sana ada. Sini tak ada. Hanya sebelah penumpang hadapan. Jadi tak ada apa-apa yang menarik kat sini nak diceritakan. Kita terus ke bahagian belakang. Okey, ni bahagian belakang. Alright, kalau di depan ada sedikit dia punya fabric, kat sini pun ada. Ada plastik. Ni ada silver sama saja di depan. Ada 1 cup holder dan ada sikit kompartmen barang. Kat sini pun ada. Okey, kalau Saga ni ada 1, yang ni paling kurang ada luas sikit lah. Right, ini dia punya kedudukan kerusi. Nanti kita tengok adakah peha tu dia support, sebabnya selalu kalau ikutkan Pro 2 ni dia punya peha selalunya dia tak support penuh. Okey, ini ruangan dalam dia. Okey, kita masuk. Fabric ni sama. Ada Isofix kat sini. Okey, jom kita masuk. Okey, ni peha. Nampaknya dia support penuh. Kaki tu boleh masuk dalam. Agak luas juga. Okey, lebih kurang saja aku rasa dengan Saga. Cuma dia ada tempat letak barang kat belakang ni, kiri kanan. Kalau Saga dua-dua tak ada. Okey, dia ada hook untuk barang kat sini. Boleh hingga 3 kg. Armrest dia boleh naik, turun. Okey, hook dia ada 2 bukan 1, ada 2. Jadi korang tak perlu tambah dekat besi ni. Bahagian dalam ni kalau kau tengok dia buat bonggol dia agak tinggi sedikit berbanding dengan Saga. Kau lihat dia ada sedikit lekuk kat sini. Okey, jadi korang boleh letak kaki dalam tu lah. Sebenarnya agak luas juga kedudukan kaki tu. Jadi agak selesa. Okey, untuk kerusi ni sama juga dengan Saga, dia agak flat. Jadi kat tengah ni orang boleh duduk dengan agak selesa, tak terlalu bonggol. Okey, di sini ada 1 USB port untuk cas dan boleh letaklah kat sini. Ini kalau saiz dia terlalu kecil untuk telefon zaman sekarang, tapi bolehlah untuk letak apa-apa, kad ke apa kat sini. Baik, dia punya headrest. Okey, headrest ni
dia punya boleh adjust kalau berbanding dengan Saga tak boleh, tapi kat tengah ni tak ada headrest. Boleh lipat tak? Okey, dia boleh lipat 60-40. Kat mana nak lipat dia? Nanti kita tengok. Okey, dia punya nak lipat kat atas ni Okey, sama dengan Saga dia letak kat tengah, dia tak letak dekat tepi. Okey, alright. Okey, ni je level lipatan dia. Tak boleh lipat lain lagi. Okey, kalau berbanding dengan Saga lebih flat lah. Okey, dia tak ada, dia ada bonggol. Okey, dan ini je level yang dia boleh turun. Kalau Saga lebih rata lagi Okey, jom kita pergi bahagian bonnet dia. Okey, tu dia punya lipatan kerusi. Paling kurang dia boleh lipat lah. Okey, ni adalah dia punya engine bay. Okey, engine bay ni bukaan dia standard lah macam biasa. Dia letak di bawah, kemudian kau letak ke atas, dan nariknya dia ada dua bulatan lah, dua laras boleh gunakan untuk sangkutkan. Jadi kalau kau nak buka lebih besar, boleh gunakan yang bawah lah, dan dia ada cover ni. Okey, kalau Saga tak ada. Okey, ini dia punya engine. Engine-nya adalah dual VVTi 1.3 dengan 94 PS serta 121 Nm torque. Okey, kalau perbandingan dia Saga 95, jadi Saga lebih 1 PS, tapi dari segi torque sebenarnya Saga 120, iaitu kurang 1 Nm berbanding dengan Beza ni. Okey, kalau dari segi size, dia punya bonnet engine ni, engine bay ni tak begitu panjang, jadi kita nampak dia lebih penuh dan syarat lah berbanding dengan Saga yang lebih panjang tapi banyak ruang-ruang kosong. Okey, untuk makluman, harga Beza ni untuk variant X masa dilancarkan adalah 44,800. Okey, bukan harga sekarang lah. Sekarang ni dah ada pengecualian cukai kan. Okey, ni dia punya engine bay. Okey, jom kita masuk dulu, kita tengok dia punya cluster meter. Okey, aku cuba start guna stop and start engine ni. Start and stop engine ni. Okay, bila kita tekan brake, automatik lampu ni menyala. Kita tekan. Okey, dia ada lampu merah keliling dia tu, dan hanya ada tu je lah. Okey, nampak macam simple untuk harga 44,000. Okey, dia ada odometer, trip. Ada satu trip, dia ada average 17.1 km per liter. Okey, agak jimat. Kalau Saga semalam 5.5 liter per 100 km. Cara kiraan dia buat cara lain lah. Okey, ni range dia, minyak berapa lagi baki yang boleh pergi. Okey, jadi tak ada apalah yang lain. Jadi secara perbandingan aku rasa dengan harga hampir 9,000 perbezaan harga ni, adakah korang rasa ianya berbaloi? Aku rasa ianya lebih kepada nilai kosmetik lah. Sebab yang lain tak nampak perbezaan dari segi teknologi ke, semuanya hampir sama saja, cuma perbezaan dari segi kosmetik dan juga macam mana nak jadikan ianya lebih nampak sedikit premium dengan RM9,000. Okey, pada pendapat korang macam mana? Okey, nanti kita uji pula tentang penjimatan minyak lah, sebab Beza ni declare sebagai kereta yang paling jimat minyak di Malaysia. Jadi kita tunggu nanti test drive. Kalau ikutkan bacaan ni 17 tadi, agak ini pun penggunaan sehingga 2000 perjalanan. Dia punya average dia adalah 17.1 km per liter. Dan kereta ni aku pernah guna bawa daripada Johor ke Tanjung Malim, jadi aku boleh buat review sikit lah. Okey, nanti kita buat test drive pula.